Tak Tak ada ada. ke? Okey okey. Oh, ada yang tak boleh masuk ke? Tak apa. Okay, so itu adalah jawapan dia. Okay, and then the speed VA at which the ball must be thrown at A at the angle alpha so that it goes into the basket. Okay, kalau dalam final dia tak tanya macam ni. Okay, dia terus kepada speed at which the ball must be thrown at A at the angle alpha so that it goes into the basket. So untuk soalan assignment ni dia saja je nak detailkan. Okay. So jadi you jangan terkeliru, you buat X direction and Y direction. Okay. Untuk X direction, SX equals to VA cos theta, VA cos alpha lah ni. Okay, saya silap. Nanti saya betulkan, saya bagilah solution ni. Plus half AX T square. AX equals to 0. Therefore, nampak sini. Ini saya betulkan ni. Dua ni lah maknanya. Theta dengan theta yang ni. Saya kena betulkan. Biasalah terlepas pandang tu. Okay, VA equals to, rearrangekan balik, VA equals to SX adalah 6 per cos alpha T. Okay, itu equation yang kedua kita dapat. Okay. Okay, substitute equation 1 into equation 2 and putting the value of SY, the value of SY, masukkan, okay, equation 1 ni, masukkan dalam equation 2. Ini equation 2 ni, equation 2 masukkan equation 2. Sepatutnya yang ini dulu, nanti saya baiki ya. Into equation 1, betul sequence dia. Okay, masukkan ini equation, masukkan VA ni ke dalam ni, so you akan dapatlah SY itu adalah 2. Okay, so dia jadi macam tu, 6 cos alpha T sin alpha T equals minus 4.905 T square. So sin alpha, okay, dia akan jadi tangent alpha macam tu. Tangent alpha equals, okay, tangent alpha equals 0.3333 plus 0.8175 T square. Itu jawapan dia. Okay, ya. So yang inilah kalau dalam bentuk T equals to square root of 1.2232 tangent alpha minus 0.407775. Okay, so ini adalah time dia, time required untuk the ball reach point B from point A. Okay, so T sama dengan, masukkan nilai dia, tangent alpha 4/3. Tangent alpha 4/3. Oh, sorry, ni betul lah ni. Ya, betul, silap ni. Ni betul lah, tangent alpha equals to 4/3, bukan inverse. Kalau biasanya dia bagi alpha sama dengan, ini baru betul matematik. Yang dia bagi tu betul lah tu. Saya silap. Okay. Alpha equals to inverse tangent negative 1 4/3. Itu baru betul kalau inverse. Okay, dia bagi tangent alpha 4/3 itu betul dah. Masukkan. Okay, bila you masukkan, you akan dapat T equals to 1.106 seconds. Okay, itulah jawapan dia. Okay, from equation 2, okay, masukkan T tu dalam equation 2, equation yang ini. So you akan dapat equation yang ini, you akan dapat 6 bahagi dengan cos alpha adalah 3/5 kali dengan T. So VA sama dengan 9.042 meter per second. Okay, untuk soalan B, for this problem, there are 3 variables. Soalan ni sepatutnya dia kena bagi tahulah, evaluate the effect of the shooting angle alpha on the initial velocity with the same L, HA dan juga HB. Maknanya L ni tidak berubah, 6, HB tidak berubah, HB ni 4,
HA ni 2. Sepatutnya dia kena bagi tahu macam tu. Barulah kita boleh jawab, kan? Kalau tidak, kalau dia tak bagi tahu, kita boleh assume banyak variable. Jadi sekarang ni bila dia sebut, bila dia sebut macam ni, evaluate the effect of the shooting angle alpha on the initial velocity with HB, L, with the same HB, HA and L at the angle alpha so that it goes into the basket. Macam tu. So jadi ada 3 sahaja dia punya variable. Okay. VA, shooting angle alpha and time T. Okay. Dia agak panjang sikit. Soalan ni bukan soalan final lah, bukan standard soalan final. Ini soalan standard, soalan assignment lah. Dan markah dia bukan 3. Okay. Markah dia 10. Kalau bagi saya lah. When considering identical values for SX and SY, okay, bila SX in the angle alpha correspond to increased time T as supported by equation 3. Equation 3, tengok equation 3 yang ini. Equation 3 yang ini. By equation 3. Okay, the escalating values of both alpha and T can lead to unpredictable changes in the projectile's initial velocity VA as indicated by the analysis of equation 2. Okay, equation 2 ni kalau kita tinggikan T dia dan kita tinggikan alpha dia, so kita tak boleh nak predict. Sebab apa? You tengok dekat sini, equation 3 ni, kalaulah alpha, saya tinggikan alpha, okay, saya tinggikan alpha, saya naikkanlah daripada 10 degree kepada 20, 30, 40. So, apa akan jadi kepada T? T ni, the value of T akan naik juga, betul? Okay, dia akan naik. Okay, itu kita punya, kita congak-congak lah dalam kita. Equation 3 ni. Alpha tinggi, so T akan tinggi. Okay, bila T tinggi, you tengok balik equation 2. Bila T ni tinggi, okay, T ni you boleh masuk terus ni. You boleh masuk. You boleh masuk. Kalau you tak nak evaluate T ni, you masukkan T ni ke dalam equation yang kedua ni, so dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi macam ni. Okay. This equation kita tak boleh nak predict. Sebab apa? Kita increase alpha, so tangent akan increase. Okay, bila tangent increase, 6 bahagi benda yang besar dekat bawah, dia akan jadi semakin kecil lah VA. Tetapi, you kena ingat, cos alpha. Bila kita increase alpha, apa akan jadi? Cos alpha akan jadi, dia semakin rendah. Cos 10 darjah dengan cos 90 berapa? Cos 90, kosong. Cos 30, dia ada nilai dia. Okay, jadi untuk cos alpha ni dia semakin rendah. Yang ni dia semakin rendah. Jadi satu semakin rendah, satu semakin tinggi tangent alpha ni. So macam mana you nak predict? You tak boleh nak predict. Okay. So to better understand the impact of the shooting angle alpha on the initial velocity, a numerical analysis can be performed using tools such as Excel or programming language like MATLAB. Okay, to provide a clear insight. Okay, so itu adalah cara dia untuk kita analyze equation yang ini. Equation yang ini. Okay, so bila kita buat dalam Excel, using Excel, saya akan dapat macam ni lah. Nampak? Sebab tu saya cakap, equation tu tadi, yang tadi, kita tak boleh nak predict. Okay, kita tak boleh nak predict. Melainkan kita melukiskan dalam Excel ataupun kita plotkan menggunakan MATLAB lah, using MATLAB. Cantik sikit, macam ni. So dia ada kod dia. Kod dia saya boleh tunjuk Saya boleh tunjuk kod dia. Kod untuk programming kita ada.
Saya buka MATLAB dulu. Okey, boleh nampak MATLAB ni? MATLAB baru nak buka ni. Q3. Saya kena open lah ni. Open. Sekejap dia open. Okey. Tak boleh buka lagi. Apa? Okey, sementara itu saya boleh ubah ni. Okey, equation menjadi alpha. Okey, Ctrl C. So yang ini alpha. Okey. Question 2. Ni tak boleh buka lagi. Okey, projectile. Okey, yang ini kot. Okey, yang ini. Okey. So itu gunanya MATLAB Okey, MATLAB untuk kita buat numerical analysis. Okey, kalau kita masukkan theta tu, alpha tu banyak, angle degree dia, so initial velocity dia VA kita boleh tengoklah dekat sini. Okey, so barulah kita boleh buat conclusion. Okey, itu pun saya tak buat conclusion lagi tu. Okay, so based on this graph, you kena buatlah conclusion. Tapi bukan tahap you lah, bukan assignment, bukan soalan final. Okay, kalau assignment boleh lah, saya boleh terima. Okay. Okay. Any question untuk soalan yang pertama ni? Tak ada, sir. Okay, boleh ya? Boleh faham ah? Boleh, sir. Boleh. Okay. Okay, good. Okay, untuk soalan kedua. Soalan yang kedua ni untuk soalan B, untuk soalan C lah. Okay, saya ubah. Okay. Untuk soalan pertama, describe with the aid of diagram the three method of kinetic analysis method of a particle in a plane motion. Okay. You buatlah F equals to MA. Okay. You lukis gambar. Okay. Kena lukis gambar. Sebab apa? Sebab dia cakap with the aid of diagram. So kena adalah with the aid of diagram. Kena adalah. Buatlah gambar satu particle. Okay. Plane motion. Okay. In plane motion. Okay. Dia nak yang partikel kan, dia nak partikel. Partikel maknanya kita ada partikel lah. Ini cara jawapan dia. You bagi force, dia akan bergerak sebanyak MA. Sebanyak MA. Itu satu cara. Yang kedua adalah
work energy equation. Okay, work energy equation, you lukislah ada T1, T2, lepas tu summation of apa, work done kan. You buatlah, lukiskan. Okay, lepas tu satu lagi, impulse momentum diagram. Impulse momentum principle, you lukislah diagram dia macam mana. Okay, dia ada momentum about point 1 at position 1 plus dengan summation of impulse equals momentum at point 2. Okay, itu untuk soalan ni lah. Sayang kalau you tak lukis. Okay, you tak describe, you tak lukis, sayang lah. Okay, sebab soalan yang ni 5 markah. Okay, yang atas ni. So, senang je nak dapat 5 markah. Okay, ada lukisan sikit. Lepas tu ada apa, explanation sikit. Okay lah, ada equation, force sama dengan MA. Okay, itu dah dapat markah dah. Lepas tu work energy equation, T1 plus summation of U equals T2. Dapat dah markah. Begitu juga dengan impulse momentum principle. You bagi tiga benda tu pun you dah dapat dah markah. You lukis lagi, lepas tu you bagi apa? Bagi equation lagi. Dapat lagi markah penuh lah. Okay, itu je, mudah je. Okay, a mechanical device shown in figure Q3B, Q2, okay, Q2, as in vertical plane, dia duduk dalam vertical plane, consists of 2 ball of mass 3 kg each, a central collar of mass 4 kg, and a spring of stiffness 650 Nm, which is uncompressed. Apa maksud uncompressed? Unstretched lah. When alpha equals to theta. When alpha equals to 0. Maksud when alpha equals to 0, maknanya kedudukan dia dekat atas ni adalah 0 point berapa? Daripada bawah ni. Daripada bawah ni. Maknanya dia berada pada 0.4. 0.4 itu adalah unstretched length of spring. Okay. The mechanism is released from rest. Okay, therefore dia punya velocity at point 1 equals to 0. Okay, ignoring the mass of all the links and friction in all the hinge at the joints, determine when alpha equals to 60 degree the velocities of the ball and collar. Okay, macam mana kita nak tentukan velocity of the ball and the collar? Okay, kita mesti ada 2 position. Position yang pertama adalah rest position, di mana velocity dia 0, omega dia pun 0. Okay, apabila dia dah bergerak, okay, with certain alpha, okay, dia bagi 60 degree, kita akan ada velocity dia dan juga kita akan ada omega dia. Okay, dekat sini you kena faham, collar ini adalah particle dan ball ini adalah particle. Okay, kalau ball ni ditukar kepada sphere, so dia ada radius, so dia akan ada mass moment of inertia. Okay, I untuk sphere sama juga, ini kalau dia bagilah, kalau dia tak bagi, maknanya I dia akan jadi 0. 2 mr square over 5. Ini kalau sphere. Okay, so kalau I ball, untuk ball equals 0. Sebab apa? Dia tidak ada radius dia. Okay, so dua-dua particle. Okay, lepas tu link rod ni, slender rod semua ni, dia ignore dia punya mass dia. Okay, so menggunakan work energy principle, dia mesti ada 2 position rest position, lepas tu position after alpha equals to 60 degree. Okay, so T1 plus summation of U from point 1 to point 2 equals T2. Okay, this is work energy equation. Work done can be due to spring. Okay, work done ni boleh due to spring, satu spring. So dia punya formula adalah U equals to US equals to negative K over 2X
x2 square minus x1 square. So you kena ingat lah, you kena mahir benda tu. Okay, dan satu lagi, work done by weight. Okay, work done by spring ini adalah untuk spring, and then work done by weight ada dua weight. Weight yang pertama adalah collar, weight yang kedua adalah ball. Ball ini pun ada dua, so kena darab dua lah. Okay, okay. Unstretched length of spring adalah 0.4 meter. Okay, sebab apa dia kata alpha sama dengan 0. Itu adalah uncompressed spring. Okay, L1 equals to 0.4 meter. Okay, L2 equals to 2s cos alpha. Okay, L2 ni bila dia sudah turun, dia sudah berada di sini. Okay, so length dia daripada sini ke sini, ke bawah ni adalah, okay, kita bahagi dua. Okay, daripada sini ke sini, you kena lukis lah geometri. Masalah problem ni adalah geometri je. Okay, you tak boleh nak imagine. Okay, so S dia, let's say ini S, ini pun S. So dia punya length adalah S cos 60 ataupun S cos theta, cos alpha, S cos alpha. Kalau alpha 60, masukkan 60. S itu adalah 0.2 meter. Okay, so you akan dapat 0.02 meter L2. Okay, bila kita dah dapat, so boleh cari X1 lah. X1 sama dengan L1 minus L0. 0.4 minus 0.4, so you akan dapat kosong lah. Sebab X1 ni dia berada pada unstretched length ataupun uncompressed length. Okay, ataupun apa lagi dia punya term dia pakai, uncompressed, unstretched. Saya tak ingat, ada lagi satu lagi. X2 equals to L2 minus L0 sama juga 0.2 minus 0.4 equals to negative 0.2 meter. Okay, work done by spring equals to negative K over 2 times X2 square minus X1 square. Okay, masukkan nilai dia, and then you akan dapat negative 13 joule. Okay. Okay, work done by weight. Dia ada dua. Okay, satu kita tengok untuk collar lah. UG from point 1 to point 2. Untuk collar, so kena ingat, bila daripada atas, mesh dia turun ke bawah, so dia akan jadi positif. MGH. H adalah vertical distance dia. Vertical distance dia daripada point 1 ke point 2 adalah 0.2 lah. Mula-mula dia jadi 0.4. Lepas tu L2 adalah 0.2. So 0.4 tolak 0.2 jadi 0.2 lah. So MGH adalah, M adalah 4 untuk collar, G adalah 9.81, H adalah 0.2. So you akan dapat positive 7.848 joule. Itu untuk collar. Okay. Untuk ball pula 2 mgh pergerakan dia. Ball tu dia bergerak, adakah dia 0.2 distance dia? Tidak, okay? Tidak 0.2. Dia bergantung kepada panjang ini S dengan ini kita panggil R lah. Panjang ni 300 ni. Dia bergantung pada S dengan R. So kita kena evaluate lah macam mana. Okay. So dia akan jadi, mula-mula dia akan jadi macam ni. Mula-mula dia duduk ke atas. Dia ada 500 kan? 300. Lepas tu ini 200. Macam ni. Ini 0.5. Kalau you tak faham, you kena lukis lah.
Lepas tu dia akan rotate in this path. Okay. So bila dia sampai 60 degree, dia akan jadi macam ni. 60 degree, dia akan jadi macam ni. Macam tu. So dekat sini, 3 segi ni, kita pakailah trigo. Okay. Daripada sini ke bawah adalah yang ni S, yang ni R. Okay. So panjang dia adalah S campur R cos 60. Macam tu. Okay, so 0.5 cos 60 lah darat cos 60. So sebab itulah dapat macam ni. Okay, so you masukkan, you akan dapat 14.715. Okay, you kena ingat, keep in mind that there are 2 balls. Okay, therefore you have to multiply with 2 lah dekat depan ni. Okay, kena multiply with 2 sebab dia ada 2. Okay, jadi work done by ball adalah 2 kali dengan MGH. Dia positif. Sebab apa? Daripada atas turun ke bawah, dia akan dapat positif lah. Okay. Itu cara nak ingat, senang. Kalau daripada bawah dia naik ke atas, maknanya dia agak letih, so negatif lah letak. Kalau daripada atas ke bawah kurang letih, jadi positif. Kalau you nak detail lagi, you buka lah chapter 2 yang saya buat tu. Okay. So MG dia ke bawah. Ni detail ni. MG dia ke bawah. Displacement dia ke bawah juga. H dia. Okey, MG dengan H ni sudut dia apa? 0. Kos sama dengan. So, sebab itu positif. Kalau dia naik atas, MC dia ke bawah kan. Lepas tu displacement adalah ke atas. H. Jadi sudut MG dengan H adalah 180. Adalah negatif. So negatif ini positif. Macam tu. Okay. So dia mudah jadi positif negatif itu. Kalau dia pada atas dia turun positif. Kalau dia naik negatif. Okay. Okay, energy at the initial position adalah kosong sebab velocity 0. Okay, one equals to 0. Okay, energy at the final position. Okay. Untuk energy itu yang faham mudah je. Ambil yang ada mass dan ada pergerakan motionnya. Kalau partikel dia ada velocity. Kalau dia ada omega. Okay, so untuk soalan ini kita ada dua. Kita ada partikel dengan kita ada rigid body rod lah. Okay. So kena ada velocity dan ada omega kat situ. Okay. Mungkin saya ada Okay, kalian lihat the final position T equals to half MC molecular dalam VC at 0.2 square ini untuk bola dan juga ini untuk ball. Untuk ball kita tengok walaupun partikel tapi dia sebenarnya dalam liquid body. Okay. Dia rotate macam ni. Dia ada rotation itu. Omega. Okay. Bila ada omega, dia ada tangential velocity. Dia ada VG. Okay.
omega tak ada tak? Ada. Ini omega dia. So omega ni dia jadi sama lah omega G ni sama omega G. So dia akan ada dua term. Tapi you kena ingat. M tu ada MS, VG tu ada, omega ada, yang tak ada lagi. Yang itu pada kalau kita ada sphere ada 2/5 mr square yang ini. Tapi kalau partikel dia tak ada zero. Sebab dia sedikit kita ignore dia. Walaupun dia dia macam guli lah. Dia very small. Okay, dia tidak akan menghasilkan kinetic energy. Jadi yang dia jadi zero lah. Macam tu. Tapi kalau bagi radius, hati-hati lah. Okay, dia ada dua. Ada tiga lah untuk dua ni. So dia macam ni lah. Find the relation between velocity and v2. We have the angular velocity omega. Mana kita nak tentukan? Kita nak tentukan relation. Sebab dia ada dua. Dia ada dua. Kita tak boleh ada V, ada omega. Kalau ada dua, maknanya dia ada enam lah. So untuk buat ni, kita boleh lukiskan dari segi bahagian ni. Saya dah masuk. Ni kita tengok segi bahagian ni. Kita ada S, kita ada S dengan LL. Jadi macam mana kita nak relatekan dia? So buat differentiation of physical equation L equals to 2S cos theta, cos alpha. L ni, panjang L ni adalah 2 kali. Ini kita kerat. Okay. Yang atas, panjang yang atas sama dengan L cos alpha. Panjang yang bawah sama dengan L cos alpha. So ada 2 lah, sebab itu 2. L sama dengan 2S cos alpha. Okey, kita kena ingat L itu berubah tak? Variable tak? L itu constant ataupun variable? Kena tengok. Okey, cuba jawab. Variable. Variable. Dia akan berubah kan? Bila dia turun, so dia akan jadi variable. 2 ni adalah constant. S tu variable ataupun constant? Constant. S tu constant sebab S tu adalah panjang 200 mm dia bagi. Okey. Yang berubah adalah alpha. So ada 2 sahaja yang variable, L dengan alpha. So differentiate with respect to time, kita akan dapat dl over dt. dl over dt adalah L dot lah. Sama juga dengan 2s, kita differentiatekan cos alpha, kita menggunakan change rule, kita akan dapat sin alpha. And then kita differentiatekan yang dalam ni menggunakan change rule alpha, so kita akan dapat d alpha over dt. So L dot equals to negative 2s sin alpha omega ball. Okay, itu dia punya relation dia. So VA, L dot tu VA lah, VC, V collar pada kedudukan 2 sama dengan 2S sin alpha omega ball. So kita ada relation kat sini. So relation ni akan menyebabkan equation 2 ni, equation 2 akan ada satu unknown sahaja nanti dalam bentuk omega lah. Jadi bila satu unknown, kita bolehlah solve equation 1. Kalau ada 2 unknown, tak boleh lah. Tapi kalau you buat sampai situ, you tak boleh nak dapatkan yang ni, relation ni, still dapat markah lagi. Dapat markah work done by weight, work done by spring. Okay? Cuma kinetic energy at point 2, you tak dapat. Okay? Sebab you tak dapat nak relatekan velocity dengan omega. Okay? Therefore, velocity C at point 2 equals to 0.3464 omega B. 2 darab S darab sin 60. Dapat 0.3464. Okay. Nanti ada orang tanya, kat mana hilangnya negatif? Tadi ada negatif. Negatif ni menunjukkan
Okay, dia menunjukkan arah betul lah, arah vektor. Okay, velocity collar tu dia akan turun, so dia akan jadi negatif lah. Okay, ataupun kita boleh dia memberi pemahaman kepada kita bila L berkurang, L ni bila dia turun, dia berkurang tak panjang dia? Berkurang kan? Bila L berkurang, alfa akan bertambah. Okay, itu sebab dia dapat negatif. Kalau you nak letak negatif pun boleh juga, tidak menjadi masalah. Okay, dalam work energy equation ni, work energy equation dia adalah skala kuantiti. Okay, skala kuantiti ni dia tidak ada arah. Okay, nanti kalau you masukkan V C kuasa 2, so kalau you letak negatif pun dia akan dapat positif juga. Okay, so ini adalah equation yang keempat. Velocity G2 equals R omega B. Ini untuk ball. R adalah yang ini. R adalah 200. 200 ni campur 300. R dia panjang dia, radius dia. Ini menggunakan normal and tangential coordinate punya formula. Velocity equals to rho beta dot. Rho adalah R, beta dot adalah omega B. Dapat 0.5 omega B. Okay, so you masukkan dalam equation 2, you akan dapat macam ni. Ini kosong sebab apa? Sebab IG untuk ball dia adalah 0. Sebab dia tak ada radius lah. Kalau ada radius, dia akan jadi sphere. Kalau dia jadi sphere, akan ada 3 term lah. 1 term, 2 term, 3 term dalam this equation. So, masukkan nilai dia. T2 equals to, masukkan, so you akan dapat 0.99 omega B square. So, bila dah dapat ni, you bolehlah solve equation 1. Okay, masukkan dia, kosong campur negatif 13 yang ini, 7 yang ini, positif 7, 8, 7.848 yang ini, dan 14, positif 14.715 yang ini. Sama juga dengan yang ini, T2 adalah yang ini. Masukkan, and then you can solve the value of omega B, and then you will get 3.108 radian per second. Okay, itu jawapan dia. So dia nak dalam jawapan dia, dalam soalan dia nak determine the velocities of the ball and the collar. So velocity of the ball sama dengan yang ini, 0.5 darab omega B. Dapatlah 1.554 meter per second. Dan juga velocity of the collar, masukkan kat sini. Velocity of the collar equals to 0.3464 omega B. Omega B adalah 3.108. So you akan dapat velocity of the collar is 1.077 meter per second. Okay, so far, any questions so far? Sir, Ya. nak tanya macam mana yang dekat UG collar dengan U ball tu positif tadi, macam mana? Sebab apa positif? Okay, mudah je macam ni. Kalau daripada atas, kan pergerakan ni, you boleh bayang tak pergerakan ni? Mula-mula collar duduk kat atas ni, betul tak? Okay, lepas tu dia turun. Okay, kalau daripada atas, dia turun, maknanya you ambil positif lah. Positif MGH. Okay. Okay, kalau ball pun, dia mula-mula dia duduk kat sini. Betul? Lepas tu dia rotate. Dia rotate sampailah ke sini. So, daripada atas, dia turun ke bawah, so you ambil positif lah. Kalau daripada atas, turun ke bawah, you ambil positif. Kalau daripada bawah, dia naik ke atas, ambil negatif sahaja. Jangan fikir banyak lah. Kalau nak detail, buka chapter 2 lah.
yang saya bagi tu. Okay. Dia pegang macam tu je, mudah. Okay. Okay. Yang lain, any question? Okay, untuk soalan B, soalan C lah kan. Saya ubah tu. Determine the maximum displacement of the spring under the increasing of spring stiffness. The mass of the collar and the ball remain the same as mentioned in question 2A. Okay, ini saya dah ubah dia punya soalan. Okay, soalan dia kita tak boleh nak jawab. Soalan yang dia beri kita tak boleh nak jawab. Kita boleh jawab, tapi you nak jawab tu panjang. Tapi saya cakap macam ni lah, you tak boleh nak jawab. Soalan tu tak kena dengan apa yang sepatutnya berlaku. Dia suruh apa? Determine the velocity kan. Macam mana you nak determinekan velocity bila K increase? Sebab apa? Velocity dia tidak sama. Dia tidak sama. Dia macam ni. Kalau ikut vibration, dia akan ada ini adalah displacement, ini adalah time. So dia akan jadi macam ni. Dia jadi macam ni. Dia ada sinusoidal graph. Dia macam tu. Okay, kalau kita ignore dia punya friction, all the friction, air friction, termasuk air friction, kita ignore, dia akan jadi macam, dia akan vibrate, tidak berubah, tidak berhenti. Okay, bila tidak berhenti kat sini, you tengok sini. You tengok sini sekejap, saya salah. Kejap. Pen, macam mana saya nak ubah? Okey. Yang kat sini. Saya ambil warna hitam. Okey. Velocity ni adalah dx over dt. Okay. So dekat sini dx dia akan jadi macam ni. Slope. Dekat sini slope dia macam ni. So velocity dia berubah, sentiasa berubah. Di mana dia berada, setiap second tu dia berubah. Jadi soalan tu tak betul lah. Okay. Jadi saya rephrase, saya ubah balik soalan dia. Determine the maximum displacement of the spring under the increasing of spring stiffness. Okay. Tapi saya untuk soalan B ni, saya tak nak bagi tahulah, saya tak nak tunjuk lah untuk hari ni. Sebab dia level dia tinggi. Level dia terlalu tinggi lah untuk awak. Bukan level awak. Soalan final pun tak akan masuk. Okay, untuk jika saya tanya B ni. Dan markah dia bukan 3. Markah dia 15. Okay, markah dia 15. So ini solution dia. Okay, solution dia dalam bentuk X. Okay, daripada atas sampai ke bawah. X dia adalah yang ini. If K equals to 650, ini dia punya maximum displacement dia. Tadi dia bagi berapa? Daripada atas ke bawah adalah 0.2 kan. Jadi dia tak melanggar Hooke's law. Ini Hooke's law ni. F sama dengan KX. Tadi dia bagi 0.2. Maknanya dia tidak melanggar 0.347. Kalau dia lebih pada 347, kalau contoh dia bagi dalam soalan 0.4, maknanya dia tidak mengikut law of spring itu. Hooke's law dia tidak mengikut. Dia sudah tidak akan balik kepada keadaan asal, to original position. Dia tak akan restore kepada to original position. Sebab apa? Dia dah melanggar Hooke's law ni. Tapi dia bagi 0.2 betul lah. Sebab dia maksimum dia adalah 0.3471. Cumanya saya nak dekat sini, bila kita increase dia punya K, ini saya nak tunjuk je sebenarnya K ni. Okay. K dia. The maximum displacement is proportionally inverse with the increasing of spring stiffness. So saya lukiskan dalam graf, satu graf, MATLAB ni. Okay, maximum displacement dengan stiffness. Okay, kalau you tinggikan stiffness dia, contoh dia 9. Okay. Dia punya maximum displacement dia akan jadi lebih ketat lah. Jadi dia displacement dia akan jadi kurang lah. So yang itu yang you boleh dapatkan conclusion. Tapi what about the speed? Kalau dia nak average speed,
You belajar SPM dulu, average speed apa dia? Average speed sama juga dengan displacement, total displacement ataupun maximum displacement divided by time t. Okay, so you kena tahu t. Daripada graf ni, you tak boleh nak conclude lagi apakah average velocity bila kita increase dia punya k. You tak boleh nak solve lagi. Jadi untuk problem ni kompleks. Jadi agak panjang sedikit bila you nak buat. Okay, boleh buat tapi panjanglah sikit. Sebab tu saya tak buat. Saya buat dalam equation. Okay, yang ni saya tunjuk je lah. Saya buat dalam question 3. Okay. Okay, ini alternative solution of kinematic analysis. Ini menggunakan vector lah, vector method. Okay, ini menggunakan vector method. Agak panjang sedikit. Jadi yang paling pendek menggunakan differentiation of physical equation. Ini adalah konklusi dia. Sama kita dapat. Agak panjang menggunakan kinematic analysis menggunakan vector. Okay, ini menggunakan velocity diagram pun kita akan dapat samalah. Saya tunjuk. Okay, jadi the best paling senang adalah menggunakan physical equation. Kita differentiatekan physical equation. Okay, berbalik kepada soalan tadi, kita nak tahu yang ni soalan ni agak mudah sikit sebab tu saya buat kat sini. Yang B ni. Determine the relationship between the time and displacement. Nak determine a relationship between time and displacement ni with the increasing, under the increasing of the values of spring stiffness. Okay, kita rehat dulu 5 minit lah kalau you nak. Okay, relax dulu. You tengok dulu. Saya bagi rehat dulu 5 minit. 4.20 kita masuk lah.
Okey, seminit lagi ya. Sekejap je ni. Question 3. Okey, boleh kita start dengan question 3. Okay, describe with the aids of diagram the difference between principle of work and energy and principle of impulse and momentum in kinetic analysis of a particle in plane motion. Okay, soalan ni mudah je. Okay, different adalah perbezaan antara work energy equation dengan impulse momentum principle. Okay, perbezaan dia kalau you tengok dekat sini, okay, dari segi gambar rajah dia sama. Okay, dia perbezaan dia untuk work energy equation kita memerlukan displacement. Untuk impulse momentum kita memerlukan time t. Okay, so dia punya equation dia awak buatlah. Okay, T1 plus T2 plus U, summation of U equals to T2. Okay, itu adalah different dia. Okay, kalau yang ini impulse momentum mv1 untuk partikel kan. Partikel dia tak ada ni. Plus summation of, dekat sini ada summation saya tertinggal ni. Summation of U. Okay, summation of integration. Ini pun ada integration saya tertinggal. Integration of force with respect to dt equals mv2. Okay. Okay, dapat makan penuh lah tu. Okay, kalau you buat macam tu, dia different dia. So, untuk work energy equation, kita consider X dia kali dengan force. Okay. Untuk impulse momentum principle, force kali dengan time. Itu dia punya different dia. Okay. So, you case gambar sikit, you explain sikit, work energy principle, apa impulse momentum principle ini, apa dia, and then you akan dapat 5 mark lah. Okay, in the mechanism shown in figure Q3b, the 10 kg slider A on the incline shaft is attached to two springs having stiffness constant of K1 200 Nm, K2 400 Nm respectively. Both springs are initially unstretched. Okay, unstretched. When the slider is released from rest, maknanya dalam keadaan rest, dia dua-dua berada dalam keadaan unstretched position. Okay, bila dia dalam keadaan unstretched, so kinetic energy at point 1 equals to 0 lah. Okay. So knowing that the angle theta equals to 30 degree, yang ni adalah fix theta 30 degree, find the maximum displacement. Ini pun saya rephrase saya. Find the maximum displacement of the slider A for these two following cases. Okay, dalam soalan yang sebelum ni dia kata find the displacement when the slider come to a stop. Okay, bila dia berhenti. Okay, untuk pengetahuan awak, ini adalah vibration problem. Okay, bila kita ignore the friction, including the air friction, dia akan sentiasa vibrate, dia tidak akan berhenti. Okay, macam buaian tu kenapa dia berhenti? Sebab buaian tu berhenti sebab adanya air friction. Okay, kalau tak ada air friction, kalau dalam vacuum, okay, you buaikan, you dodoikan, okay, the spring tu dia akan sentiasa vibrate. Sebab dalam vacuum dia punya air resistance consider 0 lah. Okay. Frictionless inclined shaft.
So tak ada friction lah. Okay. Work energy principle, T1 plus summation of work done from point 1 to point 2 equals to kinetic energy at point 2. For the zero velocity, T1 equals to T2 equals to 0. Daripada atas, diturun ke bawah, lepas tu dia berhenti sekejap. Bila dia berhenti sekejap tu, velocity dia akan jadi 0 lah. Lepas tu baru dia naik balik. Dia naik balik, dia akan jadi macam ni lah. Mula-mula dia turun sampai sini. Dekat sini velocity dia 0. Lepas tu dia naik balik. Dia naik balik bukan sampai kat A. Dia akan pergi ke atas sedikit. So sampai ke atas ni dia akan jadi 0. Okay. Dia macam tu. Itu adalah vibration. Okay. So T1 equals to 2 equals to 0. From equation 1. Okay. Dia akan jadi macam ni. Summation of work done from point 1 to point 2 equals to 0. Okay, work done ni ada apa? Okay. Work done ni ada apa? Work done by weight. Dua sahaja. Okay. Work done by frictional force tidak ada sebab ini case yang pertama. Kita ignore dia punya friction. Okay. Draw the free body diagram to get the frictional force. Okay, ini untuk menjawab soalan yang kedua lah nanti. Soalan ni 1, 2 ni. Ini saya silap. Okay, kita draw. And then kita buat summation of forces along y direction equals to 0 sebab dia tak bergerak. So kita akan dapat n minus mg cos theta equals to 0. Therefore, n equals to 10 times 9.81 times cos 30 equals to 84.69 Newton. Therefore, F equals to mu K darab dengan N. So, mu K adalah 0.3 darabkan dengan N, 84.96. And then you akan dapat 25.49 Newton. Okay. Soalan yang pertama. For frictionless inclined shaft. Okay, summation of work done equals US plus UG minus UF. So UF ni kosong lah sebab kita ignore dia punya friction. Tinggal lagi work done by spring and then work done by weight. So work done by spring adalah negative K1 divided by 2 X2 plus K2 divided by 2 times X2 square minus X1 square. Okay, you masukkan X1 tu 0 and then you akan dapat U spring sama dengan negative 200 per 2 X2 square minus 0 plus 400 divided by 2 times X2 square. So you akan dapat negative 300 X2 square. UG sama dengan, okay, ingat balik daripada atas dia turun ke bawah. So dia akan jadi positif. Positif MGH. H adalah vertical distance. Vertical distance adalah sin X2 sin 30. So 10 darab 9.81 darab X2 sin 30 degree and then you will get 49.05 X2 joule. Okay, applying equation 2 and then you will get negative 300 X2 square plus 4.05 X2 equals 0. Okay, solving for X, you will get X2 equals to 0. Itu solution yang pertama. Dan yang kedua adalah X2 equals to 0.1635 meter. Okay, 0.1635 meter. Okay, so you akan dapat macam itulah. Kalau kita ignore dia punya friction. Okay. Kalau kita include dia punya friction, so dia akan jadi lain. Okay. Dia akan jadi lain for friction. If friction exists, so UF dia, US dia akan dapat macam ni. Okay. Oh, yang ni saya tak campur lagi .
UG sama dengan plus MGH, sama juga dapat tadi. UF dia darabkan dengan F darab dengan displacement dia. So dia akan dapat negatif lah sebab dia oppose the direction of motion. So negative 25.49 x squared, x2. From equation 2, you akan dapat macam ni lah. So macam tu. So x2 equals to 23.56 divided by k. Okay. For k equals to k1 plus k2 sama dengan 600. Saya buat ni silap ni. 650 ni. 600, oh betul 600 betul. Okay, sorry. Saya ingat 650. 600 betul lah. Betul. So x2 equals to 0.07585 meter. Okay. Itu dia punya jawapan dia lah. Untuk soalan B, if stiffness of springs are increased, kalau kita increasekan dia punya K, the displacement of the slider will decrease accordingly. This can be justified through equation 4 yang ini. Equation 4. Kalau kita increase, dia akan decrease dia punya. Kalau kita increase dia punya stiffness, K tu dekat bawah kan. Kita increase, maknanya lagi besar. Jadi sebarang nombor constant bahagi dengan nombor yang besar, semakin lama semakin besar. So X2 akan jadi, K2 ni dia akan bertambah, X2 dia akan decrease. Dia macam tu. Okay. Itu kalau dia ada friction lah. Maknanya kalau tak ada friction tadi 0.1635. Lagi tinggi. Tapi bila ada friction, kita consider sebab friction tu oppose the motion of the slider, so dia akan jadi displacement dia akan jadi pendek. Okay. Ini betul saya nak menjawab soalan B. C, B lah ni A, B. B lah ni yang saya silap. Okay. Draw the free body diagram and kinetic diagram of the system. Okay, dia macam ni. Okay. Summation of forces yang tadi kita buat lah. F dapat yang ini 25.49. Okay. Summation of forces along X direction will give you MA. So masukkan mg sin theta negative K1 plus K2 X minus F equals to MA. Okay, so you akan dapat mg sin theta, mg sin 30 minus K1 plus K2 times X minus friction equals MA. Let K1 plus K2 equals K. So untuk mudahkan lagi lah. 10 darab 9.81 sin 30 minus KX equals F adalah 25.49 sama dengan 10 A. Therefore A sama dengan 2.356 tolak 0.1 KX. Itu adalah acceleration function with respect to the displacement X. Okay. Use the relation. Relation ni ramai orang tak tahu ni. Relation ni adalah V dV. Ini chapter 1 you tengok. Saya ada bagi. V dV equals A dx. Ini untuk linear motion. Kalau untuk untuk rotational, kita V itu kita gantikan dengan omega times d omega sama juga A adalah alpha, dx adalah d theta. Dia macam tu untuk rotational. Untuk translational, dia macam ni lah. So V dV masukkan A itu adalah 2.356 tolak 0.1 kx dx. Okay. Integrate with respect to yang inilah, integrate V ni with respect to dV dan integrate this equation with respect to dx.
Okay, so you differentiate kan, you akan dapat V square over 2. Okay, ni dah high level lah ni. Okay, you tengok je lah. V square over 2 equals 2.356x minus 0.05kx square plus C1. Okay, using boundary condition, bila x2 equals to 0, dia tak bergerak, V equals to 0 sebab dia release from rest. Okay, applying boundary condition to solve C1 at x equals to 0, V equals to 0. Therefore, C1 equals to 0. And therefore, V equals to square root of 4.712x minus 0.1kx square. Okay, so you akan dapat yang tu lah. Knowing that, velocity equals to dx over dt. Ya, masukkan dx over dt. Lepas tu, yang ini turunkan kat bawah. Okay, so you akan dapat dx over square root of 4.712x minus 0.1kx square equals dt. Okay, integrating both sides of the above equation give rise, okay, integration by substitution, and then you will get t equals to 2 times square root of 4.712x minus 0.1kx square plus C2. Okay, applying the boundary condition, when t equals to 0, x equals to 0. Sebab dia start from rest. Okay, therefore C2 equals to 0, and then you may get t equals to 2 times square root of 4.712x minus 0.1kx square. Okay, boleh Itu adalah relationship between time and displacement. Yang ini daripada sini, you nak dapatkan dia punya integration dia, kena buat integration by substitution. Ini high level lah. Kalau you belajar math boleh lah. Okay, tapi tidak advisable untuk anda lah. Untuk MEC 420. Okay, yang ni saya saja bagilah ni. Sebab soalan tanya, saya kena jawab lah. Okay, soalan tanya. Dan soalan yang dia tanya tu, soalan tu high level. Okay, patutnya dalam final tak boleh soalan macam tu. Okay. Okay, so dapat the relationship between time and displacement. Okay, this is the time for the slider to travel x distance from the equilibrium position. Pada the rest position tadi lah. Okay. So, ini formula dia. Okay, the maximum displacement of the slider is given by equation 4. Sebelum tu lagi, kita dah dapat yang ini. X ini. Okay. So, kalau kita plotkan, okay, using MATLAB, maximum displacement versus spring stiffness, ni equation 4 ni. Equation 4 ni, bila kita plotkan dalam MATLAB, kita akan dapat macam ni lah. Maximum displacement, kalau kita tinggikan dia punya spring stiffness, so displacement dia akan jadi berkurang. Sebab apa? Stiffness dia semakin keras, kaku. Okay? Semakin kaku dia punya spring dia. Jadi bila semakin kaku ataupun semakin keras, displacement dia semakin kecil. Okay? Tapi time dia kita tak tahu. Sebab tu saya nak tahu, okay, yang ini consider the frictional force in your analysis. Okay, what is the conclusion on the average speed? Average speed adalah V average sama dengan maximum displacement X max bahagi dengan T yang kita dapat tadi. X max ni datangnya daripada formula ini. T itu datangnya daripada formula ini. Yang tu saya nak tahu. Bila saya plotkan dalam MATLAB, so dia akan dapat macam ni lah. So the average
speed of the slider for the first oscillation is, okay, equals yang ini. Saya buat dalam bentuk tab. Okay, bila stiffness dia meningkat, okay, saya masukkan nilai dia, maximum displacement dia semakin berkurang. Sebab dia semakin kaku. Okay, kita tambahkan dia punya stiffness. Dan time dia semakin pendek, time dia semakin berkurang. Average speed dia pun semakin berkurang. Kita tak boleh nak cakap average speed dia semakin bertambah. Okay. So ini dia punya conclusion dia. Barulah kita boleh buat conclusion dengan adanya analisis ini. Kalau tak ada analisis ni, macam mana kita nak menjawab soalan yang ditanya? Okay. So bila ditanya macam tu, saya perlu buat analisis ni. Ini high level lah. Saya terpaksa jawab lah. Okay. Average speed, kalau semakin tinggi dia punya spring stiffness, average velocity ataupun average speed of the slider semakin berkurang. Itu dia punya conclusion dia. In summary, the analysis indicates that an increase in spring stiffness result in a decrease in the time required for the slider to reach its maximum displacement. Additionally, higher stiffness correspond to a reduced maximum displacement. Consequently, yang akhirnya the average speed of the slider is also diminished, semakin berkurang lah. Itu dia punya conclusion. Okay, untuk soalan ni. Okay, any question so far? Tak ada. Tak ada, boleh faham? Okay. Yang lain ada soalan? Tak ada, Ini okay, ini dah lebih daripada soalan final, tapi saya bagi tahulah. Okay. Nanti you akan ambil vibration. You kena tahu dynamics. Okay, barulah you boleh ambil vibration. Okay, dia punya basic dia dynamics. Okay. Lebih-lebih lagi untuk permulaan chapter 1, chapter 2. Okay. Dia memang memerlukan dynamics, menggunakan Newton's law untuk mendapatkan dia punya natural frequency dia. You kena lukiskan free body diagram dia, kinetic diagram. Okay. And then dapatkan dia punya equation of motion. Lepas dapat equation of motion, dia akan samakan dengan dia punya general equation untuk single degree of freedom ataupun 2 degree of freedom. Okay. And then you akan dapat dia punya natural frequency dia. Ini soalan keempat. Soalan keempat ni panjang. Okay. Saya masuk soalan yang kelima teruslah. Okay. Soalan kelima mudah je. Okay. Soalan keempat tu you tengoklah, saya bagi nota nanti. Okay. Briefly describe with the aid of diagram the difference between rotation about a fixed axis. Mudah je. Rotation about a fixed axis dia macam ni. Kita ada satu rod rotation. Rod ni dia rotate about a fixed axis. Ini adalah fixed axis lah. So dia rotate macam ni. Okay. And general plane motion. General plane motion dia macam ni. Dia translate pada masa yang sama, dia ada V, dia ada pada masa yang sama, dia ada omega. You lukis lah. Dah dapat dah tu. Sebelum tu bagi tahulah dia punya definition. Rotation about a fixed axis adalah rotation, okay, of a body about a fixed reference axis. A fixed axis lah, boleh kata macam tu. Dapat dah markah. General plane motion ini adalah motion including translation and rotational. Lepas tu lukis gambar, dapatlah markah dia. Okay.
So the different dia apa dia? Different dia untuk rotation about fixed axis ni dia tak ada translation. Okay, dia tak ada translation. Yang general plane motion ni dia ada translation. Dia ada translation. Okay, the slider B shown in the figure Q5 ni. Okay, silap lagi. Move to the right, driven by the motion of bent telescopic arm OAB. The bent telescopic arm OAB rotate counterclockwise at a speed of omega equals to 5 radian per second, knowing that the length equals to 0.5 meter and angle equals to 60 degree, determine the velocity of the slider, and then evaluate the effect of angular speed of the bent telescopic arm and the speed of the slider B. Okay, using vector method. Okay, velocity vector. Velocity B relative to O equals velocity B. Okay. Link OB ataupun link OAB. Kalau nak lagi mudah lah. Nanti saya kena baiki lah ni sebelum saya bagi kat awak. Link OAB RB relative to O, daripada B nak ke O, ambil saja 0.5I. Kalau you campur ni, OA campur dengan AB, nanti you akan dapat 0.5I juga. Okay, tak percaya try buat. Okay, so saya ambil terus 0.5I. Omega OB sama dengan 5K. Okay, rotate in counterclockwise direction. Z dia yang ini. Ini arah Z dia. Okay, velocity B relative to O, using formula kita derive hari itu untuk chapter 3, R dot OB in U direction plus omega OB cross RB relative to O. Masukkan sahaja R dot OB itu dia berlaku pada arah ini. Nampak? Sekiranya dia duduk dekat sini, dia punya U dia ke sana. Ini U dia. R dot itu adalah dia punya magnitude. U dia tu yang you kena tahu. Dia berada dalam kuadran yang keempat. Okay, kuadran keempat dia macam ni lah. Kuadran keempat. First quadrant, second, third. U dia berada pada ni. Dia punya angle ini adalah 90 minus theta adalah 30 degree. Kat sini. Ini adalah U dia. So U dia sama dengan kuadran keempat ni adalah positive cos 30 degree in I direction minus positive I dengan negative sin 30 degree. Okay. Omega RB relative ni adalah 0.5I. Masukkan saja. Okay, masukkan saja. So, you will formula cross product velocity relative to O equals 0.6 R dot OB I direction minus 0.5 R dot OB in J direction plus 2.5 J. Dah selesai untuk link OAB. Okay, untuk slider B, kita tahu dia bergerak ke kanan, so ambil saja. Dalam soalan dia bagi dia bergerak ke kanan kan, ambil saja. Velocity B equals to velocity B adalah magnitude pada arah positif I. Jadi samakan from equation 1, samakan velocity B relative to O yang ini